Assalamualaikum, saya Faizal. Tuan-tuan, adakah tuan-tuan majikan? Jadi kalau tuan-tuan majikan, saya pasti mungkin tuan-tuan tengah risau sekarang, adakah nak kena bayar juga gaji pekerja walaupun sale tak jalan. Alright. Jadi tuan-tuan, baru-baru ni kerajaan dia bagi satu lagi perkeliling, iaitu yang saya lihat agak melegakan majikan jugalah. So apakah majikan bagi tahu? Majikan bagi tahu dalam tempoh PKP ni ada 3 benda yang kita boleh buat. Sama ada kita bayar gaji penuh macam biasa, ataupun yang kedua kita berbincang, kita berbincang dengan pekerja kita sama ada kita nak bagi cuti bergaji penuh, cuti separuh gaji ataupun cuti tanpa gaji. Alright. Tapi yang pentingnya bukannya kita ambil cuti tahun mereka, sebab cuti tahun mereka ni adalah hak pekerja lah. Jadi apa yang kerajaan bagi option dekat kita, antara kita nak bagi gaji penuh macam biasa, ataupun kita nak bagi cuti separuh gaji, ataupun kita nak bagi cuti tanpa gaji. Alright. Jadi macam saya sendiri ada dekat 50 orang staff. Apa yang kita buat, kita ambil cuti daripada 18 bulan sampai ke yang terbaru ni, kita ambil cuti yang gaji penuh, gaji penuh sampai 31 Mac. Apa yang saya buat, daripada hari ni sampai ke ni, kita ambil cuti tanpa gaji. Alright. Sebab manakan sales pun tak masuk, dan saya pesan supaya staff berjimat cermat, dan kalau ada yang bantuan-bantuan kerajaan tu, kita cuba try apply lah. Sebagai majikan kita boleh try apply kan. Jadi tuan-tuan, kalau andai kata yang nombor 3, andai kata tuan-tuan bisnes andai kata tak jalan juga, apa yang tuan-tuan boleh buat? Tuan-tuan mungkin boleh pergi ni, kalau terpaksa juga berhenti kerja, tuan-tuan boleh merujuk kepada garis panduan pemberhentian pekerja. Garis panduan pemberhentian pekerjaan ni, dia kena ada buat sedikit paperwork dengan JTK, Jabatan Tenaga Kerja. Tu ada website dia, tuan-tuan boleh layarilah, dan tuan-tuan boleh check. Tapi macam saya, ada lagi satu lagi langkah yang saya mungkin akan buat untuk saya punya pekerja ataupun staff. Saya akan membuat satu tawaran offer. Biasanya kalau pekerja, kita panggil dia contract of service. Tapi apa yang saya buat, saya buat contract for service. So sama juga pendapatan macam sebelum ni, cuma bezanya adalah dekat sedikit. Kalau contract of service ni, dia hubungan dia adalah antara majikan dengan pekerja. Tapi kalau kita buat contract for service, hubungan dia adalah di antara business to individu. Contohnya macam makcik cleaner, kalau tuan-tuan ada upah makcik cleaner, so makcik cleaner tu tuan-tuan tak suruh dia datang, maksud saya tak gajikan dia full time untuk bersihkan cleaning kat tempat tuan-tuan. Tapi apa yang tuan-tuan boleh offer adalah offer kat makcik cleaner tu contract for service. Maksudnya makcik cleaner tu kita bagi satu kontrak yang mana dia kena datang macam ni, datang bersihkan office. So terpulang nak suruh makcik cleaner tu datang hari-hari pun boleh. Tapi apa yang saya dapat bagi tahu pada tuan-tuan, bezanya adalah kalau misal kata kita bagi contract for service, maksudnya gaji tu kita tak payah dah buat KWSP, dan KWSP tu yang 11% yang sebelum ni yang kita, contoh kalau gaji budak tu katakanlah 1000, let's say lah 100 potong ke KWSP, so kita tak payah potong dah. So budak tu akan dapat gaji tu. Kadang-kadang budak suka tuan-tuan, sebab yelah kalau dah lah gaji sikit kan, tapi dia nak kena potong lagi kan. Jadi bila dapat balik duit tu, dapat tahun 55 tahun. Jadi sebenarnya macam-macam sebenarnya boleh buat benda tu. Dan kalau saya pun yakin ramai orang happy bila kerajaan bagi RM500. Sedangkan itu sebenarnya duit tuan-tuan sebenarnya tu. Jadi kenapa kerajaan yang kontrol? So bagi saya, dalam seminar cash flow saya bagi tahu, duit kita yang kontrol sebenarnya. Bukan orang lain tuan-tuan. Alright. Jadi tuan-tuan, itu saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan majikan, nasihat saya jangan give up. Teruskan je bisnes, teruskan berikan peluang pekerjaan ataupun peluang bisnes kepada siapa-siapa yang orang di sekeliling kita. Saya kata terima kasih. Assalamualaikum. Tuan-tuan, kejap. Sebelum tuan-tuan pergi, tuan-tuan saya nak share sikit tentang satu seminar yang kita buat. Nama dia Seminar Cashflow Business Owner. So dalam seminar ni, apa yang tuan-tuan akan bakal pelajari adalah tuan-tuan akan belajar tentang dua benda ataupun dua dunia, saya panggil dunia buat duit dan dunia urus duit. Kalau tuan-tuan nak tahu macam mana masyarakat China jadi kaya, adalah sebab mereka buat dua-dua department ni. So pertama adalah department buat duit yang akan menjadikan kaya. Kalau tuan-tuan buat yang department yang nombor 2, iaitu department
urus duit, tuan-tuan akan jadi lebih kaya raya. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, salah seorang peserta kita, apa yang berlaku dalam hidup dia adalah selepas dia datang ke seminar kita, alhamdulillah dia dapat beli rumah 800,000, dia dapat beli kereta 350,000 hanya dengan berniaga tepi jalan saja. Jadi kalau tuan-tuan sama ada baru nak start berniaga ataupun tuan-tuan dah lama berniaga, kalau tuan-tuan tak pernah bayar tax, tuan-tuan tak pernah buat accounting, tuan-tuan kena datang ke seminar saya sebab saya akan ajar tuan-tuan dua benda, dunia buat duit dan dunia urus duit. Tuan-tuan boleh juga join webinar, tak ada masalah. Kita buat di webinar dan di 15 lokasi seluruh Malaysia. Kalau tuan-tuan peminat, cepat daftar sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.